Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita, kitab Siratul Mustaqim karangan Syekh Nuruddin Jilani, ulama Aceh, merupakan mukhtasar kepada karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Manjari, itu Sabilul Muhtadin. Hari ini kita nak bincang bab sahur dah. Sahur. Masalah, jikalau seorang makan sahur kerana ia akan puasa atau meminum air supaya jangan ia dahaga daripada siang harinya, atau enggan ia daripada makan dan minum atau jimuk kerana ia takut akan terbit fajar, maka kafalah, macam cukuplah yang demikian itu akan niatnya. Cukuplah dia niat lah. Jika tergerak pada hatinya akan puasa dengan segala sifat, ya kira lah gitu mikir nak tak saya jimuk tak segala apa tu puasa lah dah. Dia benda yang dilarang puasa. Jadi benda-benda tu dia bangsau sikit, bangsau saja tu kira macam niat lah. Dia bangsau tu macam niat puasa dah esok dah. Jadi niat ni tidak perlu lah kita kata mesti cokoh duk dia fokus lah. Automatik dah kalau kita niat sahur. Sahur ni orang tak sahur melainkan untuk puasa esok. Kan tidak tak panggil sahur, makan pagi gitu je dah. Walaupun sebelum subuh dah. Jadi sahur-sahur ni memang kita niat nak sahur ni. Istilah sahur saja tu bermakna nak puasa dah. Dengan segala sifat yang disyaratkannya akan menyengajakan pada fardunya sengaja nak puasa lah. Supaya terkandung dalamnya mengkosakkan puasa dah. Maksudnya padalah kira macam niat puasa dah. Dan demikian lagi jikalau makan sahur supaya kuat mengerjakan serta tergerak pada hatinya yang demikian itu, maka iaitu kafalah akan niatnya. Apa sahur ni berasa nak suruh kuat esok lagi dah. Untuk menahan lapar dah automatik puasa dah tu dah. Masalah jikalau berniat seorang pada malam yang 30 daripada bulan Sya'ban akan puasa esok hari. Sunat jika ada ia daripada bulan Sya'ban. Dan jika tiada ia daripada bulan Sya'ban, maka aku puasa esok hari Ramadan. Jadi 30 Sya'ban ataupun 1 Ramadan ni hujung-hujung dah. Cuma niat gitu dah. Tengok ada boleh tak dah. Cara nak boleh cara mai teka-teka gitu dah. Maka iaitu hari itu daripada bulan Sya'ban, maka hasillah baginya puasa sunat jua nah. Jadi harus puasa sunat, puasa wajib tak jadi dah. Puasa wajib ni kena yakin masuk Ramadan. Dan jikalau iaitu hari itu daripada bulan Ramadan, maka tiadalah sah puasa fardunya, tak sah dah. Kena yakin dulu baru jadi dah. Sah dah. Ada kata puasa syok ni, puasa syok ni haram setengah dalam pendapat mazhab kita pun ada juga dah. Dia kena yakin dulu dah. Dan sunatnya dah sah puasa fardunya dah. Dan sunatnya atau tiadalah sah puasa fardunya dan sunatnya pun tak sah juga. Atau berniat ia aku puasa esok hari daripada bulan Ramadan. Jika ada hari itu daripadanya bulan Ramadan, maka nyatalah hari itu pada bulan Ramadan. Maka tiadalah jatuh puasanya itu daripada bulan Ramadan, melainkan jika diiktikadkannya atau dizonkannya bahawa keadaan hari itu daripada bulan Ramadan dengan kata orang yang dipercayainya. Jadi macam tak percaya, kalau teka kita boleh kena ada zon dan ada yakin lah. Yakin macam zon tu lebih kurang dah. Maksudnya yakin tahap tinggi pada orang percaya, kita zaman lain tak apalah, ada pihak berwajib tu. Kata mohon besar ke, kita tengok internet ke apa, kata esok puasa. Tengok TV, kata dia puasa, esok puasa ni. Jadi kena dengar gitu, barulah kita puasa tu sah jadi puasa dia. Tidak ke, dia main tidak sampai tahap zon lagi pun, maka dia tidak sah puasa dia. Daripada sehari, daripada hamba atau perempuan atau fasik atau itulah atau pokok yang dipercayai dah. Dan jikalau tiada rasyid mereka itu dah, sekalipun dah, tak kata kira tak cerdik mana pun sekalipun dah, atau dengan kata kanak-kanak yang rasyid, kanak-kanak yang cerdik lagi memayis, kesahlah puasanya itu bulan Ramadan. Kalau budak kecil tengok TV kan, abah esok puasa dah, dan kita tahu di budak ni bukan jenis lawak kau apa dah, budak kecil cerdik dah, mudah faham dah. Maka dia tengok TV boleh faham ayat kita dah. Kita tak tengok TV lagi dah, anak kita tengok esok puasa abah. Jadi kita boleh niat dah. Kira yakin itu dah zon ataupun zon dah. Tak sampai yakin dah.
Jadi mereka kata lagi, jikalau berniat ia pada malam yang 30 hari daripada bulan Ramadan, akan puasa esok hari jika ada hari itu daripada bulan Ramadan. Maka adalah hari itu daripada bulan Ramadan, maka hasillah puasanya jika ada hari itu daripada Ramadan. Ya, kali esok antara raya dengan esok 30 Ramadan ataupun 1 Syawal atau raya ataupun puasa lagi. Dia kata gini lah, esoknya kalau tak jadi raya kita puasa dah. Kita puasa lah, niat puasa esok. Tiba pagi esok baru tahu esok raya lah. Ataupun tak tahu puasa dah. Raya main puasa sungguh dah. Jadi sah puasa dia dah. Sebab apa asal-asalnya puasa Ramadan dah. Dia tak perlu, dia kena yakin masuk 1 Syawal baru raya. Lagi tak yakin maka sah. Dalam bulan Ramadan dah. Maka jadilah puasa dia dah. Masalah jikalau seorang syubhah pada bulan Ramadan seperti ada ia tuannya atau terpenjara dah. Jadi dia syubhah dah. Maka hendaklah ia puasa ijtihadnya dah. Dan jika puasa ia dengan tiada ijtihad maka tiadalah sah puasanya. Kena usaha dulu cek. Anak boleh kau tanya orang kau ke apa kau. Dia kena usaha dulu dah. Dia tak boleh main agama kau asyik dah. Jikalau macam kiblat lah tak boleh kata tak rasa kau ni boleh. Dia kena tengok petanda-petanda dah. Tengok matahari, tengok apa. Tu sebagai petanda lah dah. Jikalau nyata pada bulan Ramadan sekalipun, kalau dia pakai teka tak boleh lah. Dia kena ijtihad lah. Dan jikalau puasa ia dengan ijtihad maka iaitu jatuh puasanya itu kemudian daripada bulan Ramadan maka sahlah puasanya jatuh qada. Kalau luar daripada Ramadan kira qada lah. Dan ada kurang sehari daripada bulan yang ia puasa dengan ijtihad itu, kemudian maka itu bahawa bulan Ramadan itu genap 30 hari. Maka wajiblah ia qada puasa sehari. Dia kali puasa awal dah. Lepas tu tak kena hari nak kena. Jika kita terqada lah jadi sah lah puasa dia awal bila Syaban tak ada masuk Ramadan ke tak. Ijtihad masuk dah. Puasa-puasa sampai 30 hari dah. Tadi hak sebelum tu kira qada jadi dah tak. Dan ada kurang sehari daripada bulan yang ia puasa. Dan contohnya dia tak cukup dah sehari dah. Ingat raya dia pada Ramadan lagi. Dengan ijtihad itu kemudian maka iaitu bulan Ramadan itu genap 30 hari, maka wajiblah ia qada puasa sehari. Jadi dia kena puasa. Qada lah, dia tak cukup tu kena qada lah. Dan jika tersalah ijtihadnya lagi jatuh puasanya itu terdahulu daripada bulan Ramadan, kemudian maka didapatnya bulan Ramadan, maka wajiblah ia puasa pada bulan Ramadan itu. Dan jika tiada dapatnya akan bulan Ramadan, maka wajiblah ia puasa pada bulan Ramadan itu. Dan jika tiada dapatinya akan bulan Ramadan, maka wajiblah ia qada. Kalau gapo pun istihad mungkin lah. Ia puasa dah. Dah tak payah qada gapo lah. Kalau istihad kuat dah dah. Dah. Dia tahu bila. Kalau dia tahu lama tahu-tahu kira jadilah puasa dia ni. Tak usah. Kalau dia baru tahu tu salah kau gapo, ni boleh dah nak qada kau nak gapo dah. Kira gitu dah. Kira mudah-mudah dah. Mari kejar kau ni bukan ya. Tak sin hak pakai istihad kau si qada ni dak. Tak ada tengok ni boleh gapo sedekah dia bukan dalam jaga dia. Masalah jaga pun gitulah, jaga tempat putih ke apa kau ataupun jenis tak boleh ambil tahu. Ia jenis tak cara dah. Orang kafir jaga jadi kita riwayat pun dia tipu tak riwayat kita dah. Tapi kalau penjaga tu yang walaupun di negara kafir ke apa penjaga dia masih kalau kita tanya bila Ramadan atau dia boleh cek internet, dia boleh riwayat kita kena percayalah dia gitulah dah. Itulah kira ijtihad itu dah. Masalah dah, jikalau berniat perempuan yang haid dahulu daripada putus haidnya, akan aku puasa esok hari. Kemudian lagi putuslah haidnya pada malam itu. Ada jika niat kalau putus haid ni nak puasa dah esok dah, niat puasa dah. Tiba-tiba putus haid malam itu dah. Maka sahlah puasanya jika tamam pada malam itu sebanyak-banyak haidnya. Sempurnalah haid tu biar licin dah. Maksudnya haid tu biar licin tu haid betul haid sungguh. Dia niat tu sebelum habis lagi haid tak boleh dah dia. Jadi demikian lagi sah puasa jika tamam haidnya pada ghalibnya, sempurna haidnya. Ghalibnya syarat yang kedua
Menahan diri daripada jima'. Itu niat baru tu dah. Yang kedua pula, barulah syarat kedua tu, iaitu menahan diri daripada jima', iaitu memasukkan hasyafah atau qadarnya pada yang penting dalam faraj. Jikalau pada diri manusia atau qadarnya atau lain daripada manusia, maka adalah ia inzal atau tiada inzal sekalipun, maka batallah puasanya dengan dia, dengan syarat jika diketahui akan haramnya, lagi disengajakannya deh. Kalau tak tahu jahil tu okey dah ya. Kalau tahu haram, lagi dengan ikhtiarnya sendiri dengan bukan dipaksa, dan lagi disyaratkan bahawa adalah ia wadih jelas, maka tiada batal puasa jika jima' dengan khunsa pada farasnya, melainkan jika wajib atasnya mandi. Tetapi jika ia jima' pada dirinya, maka batallah puasanya, dan batallah puasa khunsa miskin jika wat'i dengan salah satu daripada farasnya, kerana ihtimalkan lebih farasnya. Inilah sebenarnya cerita ni ditidak dah. Yang menjadi waswah ni faras kan. Apabila kita kira khunsa, kalau kita tahu tu jenis macam faras, ke faras nah, tak sedap main belik-belik ayat gini lah kita kira. Tak ni lah, haram batal puasa dia lah. Dan demikian lagi syarat puasa menahan diri daripada menyengaja mengeluarkan mani lain daripada jima' sekalipun, iaitu seperti bermain-main zakar dengan tangannya, maka iaitu haram, lagi batal puasanya. Atau dengan tangan isterinya sekalipun, maka iaitu mubah tapi batal puasanya juga. Dan demikian lagi batal puasa khunsa muskil yang mengeluarkan mani daripada dua farasnya jika diketahuinya dan disengajakannya, lagi dengan ikhtiarnya sendiri dia, bukan kena paksa ke apa dah. Bukan sengaja dah. Masalah jikalau seorang mengengkar zakarnya kerana gatal dah. Gatalnya kerana gatal, ia inzal dah, maka tiadalah batal puasanya dah. Dia garu ke gatal, tiba-tiba keluar air mani, bukan ni garu dia, bukan nak suruh syahwat dia. Dia gatal dah. Luar juga kan tak batal puasa kata dah. Dan demikian lagi tidak batal puasanya sebab ihtilam mimpi, tak batal puasa juga. Masalah, jikalau seorang mengeluarkan mazinya, maka tiadalah batal puasanya, tetapi batal puasa pada mazhab Imam Malik. Izan ni tak sampai mani tapi keluar air syahwat dia dah. Dan sunat mengqada puasa pada barang yang ikhtilaf. Kata sunat puasa dah. Segala ulama akan batalnya. Jadi kita tengok kitab kita ni, walaupun kitab mazhab ni, ada juga bincang mazhab Malik dan Hanafi dah. Jadi kita kena hormatlah mazhab lain dah. Dan boleh kita belajar, dan kalau kita belajar, kita boleh capu kau, mana kita yakin lah, gitulah. Nak gano tak? Kita ngaji belakang. Kata tak ngaji, mazhab Syafi'i lah. Kata tak ngaji dah, gitulah kira dah. Tapi kalau kita orang apa ni, mazhab kita ialah mazhab ustaz kita lah. Dia tipu kita agak, percaya nak gano dah. Ataupun kalau ada ustaz lain betul kan, kena ikut. Betul gitulah, kita manusia ni nak. Kita orang awal ni ikut ustaz yang kita belajar dah. Ni capu mazhab kau, ni salah mazhab kau, capu mazhab lain kau. Tak sedap balas-balas apa-apa ustaz dan kita ikut ustaz mana kita ngaji dah. Gitulah tak. Ada setengah tu jauh daripada mazhab, mengaku mazhab Syafi'i tak. Dia kata ngajar fardu ain, ngajar padahal karut marut dah. Nak tipu ke apa ke ni dah. Dia kata mazhab Syafi'i ke apa nak baca buku hadis Nabi ajar dah. Mazhab Syafi'i kita tengok kitab ni, kita baca banyak dah. Entar dak ajar benda pelik-pelik dah. Dinaubah lah ke apa dak, baca 41 bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 41 kali. Alinaubah wali rijal ghaib. Jaga kita. Bukannya Allah, bukannya malaikat. Rijalul ghaib dah. Kita minta seolah-olah minta dengan benda gitu dah. Benda tak ada dalil, khayal-khayal dah. Dia takut dari syirik dah. Bismillah takut bukan dengan nama Allah, dengan nama tak wadi dah. Allah tu jadi tak wadi, jadi syirik, tukar dah. Kita takut gitu dah apabila benda tu tidak berdasarkan dalam Al-Quran dan Sunnah dah. Orang tu yang ngajar fardu ain dah. Dia mahu ngajar tafsir, kata ngajar tafsir sesat kafir dah. Tapi lah ke dia ni ajar benda-benda boleh jadi siapa syirik. Sebab itu Allah ni molek benar kita timbulkan kembali. Benda tu kalau tidak jelas pos semaya, tak boleh dalil tak apa dah, wajib semaya ni. 5 kali waktu ni benda kita tahu belaka.
Hak benda pelik-pelik ni wajib lah kita tanya dalil, takut ajar sesat, takut salah, takut kafir, takut syirik dah. Nah gitu kepada dia nak. Ngaji tafsir pula syirik. Kafir, apa kata sesat dah. Tak sesat, mengaji kalau betul cara. Gapo-gapo betul, fardu ain pun jadi sesat. Ngaku fardu ain tapi ngajar lebih daripada hak wajib dah. Benda-benda petua-petua kau kemaruk dah. Kena faham dah. Dan batal puasa jika inzal dengan disentuhnya akan farasnya atau zakar yang penting yang didapat dinamai dia dengan namanya dah. Jadi benda-benda yang boleh sengaja lah sentuh yang sengaja contoh syawak tu kalau inzal batal lah puasa dia. Macam tak adil lah. Dan demikian lagi batal puasa jika inzal dengan mencium atau mendekat-dekat akan perempuan dengan tiada berlapik. Tetapi tiada batal menyentuh akan laki-laki yang muda belia. Tetapi sekiranya hendaklah ia qada puasa itu jugalah. Dah. Kalau dia cium tino mana, bini dia sekalipun dah. Lepas tu, kalau tak berlapik, jadi berkeluar iman ni, batal puasa dia walaupun dia tidak masuk dalam faras dah. Tapi tidaklah kena kafarat puasa tu boleh. Itu tidaklah pasal dia bukan masuk dalam faras. Kalau dia ni sentuh hajatan pula tak. Dah. Sentuh hajatan sama jatuh comel belia ke apa dak. Tiba-tiba keluar iman ni dah. Dia kena qada juga puasa moleknya dah. Tapi dia kata dia kira berhati-hati lah suka puasa juga dah. Walaupun dia tak setuh dan gitulah kira dah. Jadi demikian lagi tiada batal puasa jika inzal ia sebab fikir saja dan ngoyak fikir dan menilik saja atau mencium dan mendakap akan perempuan dengan berlapik yang tipis jikalau berulang 3 kali dengan syahwat sekalipun. Tetapi haram mengulang-ulang dia jika tiada ia inzal sekalipun. Inzal tetap batal puasa. Dia dakap saja dah tiba-tiba keluar dah. Tapi dia kira haram juga dah. Gitu dah. Dan demikian lagi haram mencium pada mukanya atau lainnya jika tiada kuasa menahan dirinya daripada jima. Atau inzal. Kerana demikian itu, dah. Jadi dia cium-cium tu naik syahwat kuat. Jadi haram lah. Kata tak naik syahwat tak haram dah. Dan jika kuasa menahan dirinya daripada jima. Dan inzal tiadalah haram tetapi terutama jangan dikerjakannya yang demikian itu. Jadi gini lah macam makruh dah. Kalau dia tidak sampai tahap naik syahwat dah. Tapi gitulah tidak utama nak kata makruh pun tidak. Nabi pernah cium bini dia ada malam puasa dah. Gitulah kita tengok kalau siapa nak syahwat makruh. Kalau syahwat lebih siapa nak jima haram gitu dah. Rasa nak jima dah. Dan demikian lagi tiada batal puasanya dengan menyentuh akan yang tiada membatalkan air semayang jikalau ada ia inzal sekalipun dah. Seperti disentuhnya akan suatu anggota yang bercerai. Jikalau sedikit berhubung sekalipun dan demikian lagi tiada batal puasa jika ia mencium atau menyentuh atau mendakap pada malam. Tak nampak dah. Maka bersisihlah ia dahulu daripada fajar, maka kemudian daripada fajar inzal ia dah. Ia sentuh tu sebelum subuh, tiba-tiba inzal lepas subuh dah. Jadi dia tu kira tak batal lah puasa yang gitu dah. Dan demikian lagi jikalau ia diciumnya akan perempuan tak kala ia puasa, maka bersebelah lah ia sangat kemudian lalu ia inzal, maka batallah puasanya jika ada ia serta keinginannya lagi hayat zakarnya dah. Hingga inzal dan jika tiada demikian maka tiadalah batal puasanya. Kalau satu perempuan ni cium kau gapo tidak batal, dia tidak sentuh zakar dia dah. Cuma takak cium kuat sampai keluar iman ni maka batal puasa dia dah. Kalau tidak demikian tidak batal puasa dah. Kerana dia tengah cokir tu dah. Keluar tu batal puasa kerana dia dengan syahwat masa tu dah kira dah. Babi mana kita ni. Adapun tiada batal puasa jikalau dikerjakannya segala hukum yang membatalkan puasa itu dengan lupanya tak sengaja dah. Makan, minum, jimuk ke tak ingat puasa dah. Tak batal puasa dah.
Jikalau banyak sekalipun atau digagahi orang akan dia dengan jimuk atau ada ia bebar bodoh akan haramnya kerana uzurnya sebab baharu masuk Islam atau jadi ia dalam dusun yang jauh daripada ulama dah. Jadi benda tak orang tak ada orang alim nama dalam hotel ke apa dah. Dia tak tahu sekarang dia. Dia tahu tak makan minum. Setubuh tak tahu dia. Siapa tak setubuh pun tak batal puasa dia. Syarat yang ketiga, menahan diri daripada menyengaja muntah serta diketahuinya akan haramnya muntah dia. Lagi dengan ikhtiar dan dengan sengaja dia lah. Jikalau yakin ia akan tiada kembali sesuatu daripada muntah itu ke dalam perutnya sekalipun ya. Maka tetaplah batal puasanya dia. Kalau muntah sampai tubik belakang tak masuk, tak terlai pun, dia batal juga. Tapi tiada mengapa jika muntah ia dengan lupanya atau dengan dipaksa orang akan dia atau bodoh dia, bebar dia atau kerana uzur sebab baharu masuk Islam atau jauh daripada ulama, maka benda tu tak batal puasa dia. Dia muntah tak sengaja tak apa dah. Dia tengah tinggi terkuasa tu bau busuk dia. Kan termuntah ya. Dia tak sengaja nak gana dah. Atau sini dia pisah korek mulut dia tu sengaja dah. Ataupun dia yakin lah. Dia tahu di situ tu memang pergi motor ni. Memang yakin lah. Jadi pergi tu memang sengaja lah tak. Tapi kalau dia jalan dua. Bila tentu motor tak yakin lagi tak. Masalah barang siapa menelan benang pada malam atau dimasukkannya kapas pada lubang sakarnya. Atau pada farasnya. Maka keluar dari dianya pada siang lalu ia muntah. Maka tiadalah batal puasanya tak. Dia mungkin perbuatan tu boleh memuntah ke ataupun benda tu sebelum subuh lagi dah. Jadi benda tu ia masuk sebelum subuh, dia keluar tu lepas subuh dan muntah selepas subuh. Jadi benda tu tak batal puasa dia. Seolah dia buat perkara yang batalkan puasa tu sebelum masuk puasa lagi. Jadi tak batal puasa dia. Dan demikian lagi tiada batal puasa jika ghalabah ia akan muntah. Kebiasaan muntah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu al-qai' wa huwa sha'imun falisa ghalabahuna qada wa man istaqa'u falyaqbid. Jadi barang siapa ghalabah atasnya muntah tak kala ia puasa, maka tiadalah wajib atasnya qada. Dan siapa menyengaja muntah, maka hendaklah mengqada puasanya. Jadi cerita ni kalau benda tu bukan paksa, tak sengaja ke apa. Bukan dia tak sengaja lah, bukan pisah dah. Bukanlah dia sengaja korek-korek lah mutah dia, maka tak batal kalau tak korek tu bukan sengaja dah. Dan demikian lagi jikalau dikeluarkannya balgham daripada otaknya dah, kohok dah, atau daripada perutnya serta diludahkannya, maka tidaklah batal puasanya. Dan demikian lagi tidak batal puasa jikalau turun balgham sendirinya daripada tempatnya, maka kembali atau tertelan ya, sebab batuk atau tiada batuk, kemudian maka diludahkannya akan dia. Tetapi jikalau dikeluarkannya balgham serta kuasa ia meludahkannya, kemudian daripada sampai kepada hak zahir mulutlah tekak dia, lalu ditelannya akan dia, maka batallah puasanya. Dikohok dia jadi kohok takut lah. Kalau kohok macam dia lagi tak nampak dah. Tak boleh nak beza, tak boleh nak payah ludah tu. Lain lah. Kohok sungguh macam inguh lah. Kohok inguh terai dah. Tekak tu berasa tubik tokok. Nak buat dah. Kalau berasa pali lagi, payah nak buat dah. Tokok tu, kohok yang tokok tu kena buat. Gitulah dia kata dah. Tapi kalau lah tak tubik lah, kita main tekok tak batas, kira ni pas luar dah tiba kita telai lagi masuk ke telai tokok dah. Jadi demikian lagi jikalau turun balgham kohok tu daripada otaknya hingga sampai ia kepada hak zahir mulutnya, maka hendaklah dikeluarkannya serta diludahkannya jika dapat. Maka jika ditinggalkannya serta kuasa ia meludahkannya lalu sampai ia kepada ketekaknya dah, ke perutnya dah, maka batallah puasanya kerana taksirnya, kerana cuainya. Tapi tiada batal puasanya apabila tiada sampai balgham itu kepada hak zahir mulut, jika kuasa ia meludahkan dia sekalipun ya. Kalau dia tak dapat tekak lepas tekak ni lah, tekak tu main dalam tekak tak batal lah, gitulah. Dan demikian lagi jika sampai balgham itu kepada zahir mulut dan tiada kuasa meludahkan dia, maka tiadalah batal puasanya dah. Sampai ke mulut pun kalau tak boleh nak head tubik nak gana dah. Adapun ta'rif batal halqum itu iaitu makhraj hamzah. Dah. Kira tahap mana batal tu, kira halqum hamzah lah. Dan hak dan zahir halqum itu iaitu makhraj kha.
dan ha. Dan batinnya mulut itu iaitu permulaan halkum, iaitu pohon lidah, pangkal lidah. Dan zahir hidung itu iaitu barang yang lain daripada lubang tulang yang tegar ini. Inilah perintah yang diketahui pada had yang membatalkan puasa dan tiada membatalkannya, iaitu yang mengeluarkan muntah. Kepada had itu dan menelan balgham daripadanya dia. Sampai tekuk malik dia. Tak mentekuk lagi, tak masuk lagi, keluar lagi, kira tak batal lah. Dan tiada membatalkan puasa jika masuk suatu syait, suatu yang lain ke dalam had yang zahir jikalau dikulumnya sekalipun. Dan jika bernajis zahir mulut itu, wajib membasuh dia dan had zahir mulut yang tersebut itu dinamakan dia had batin mulut. Pada tiada membatalkan puasa. Jadi kita basuh mulut, kita kena najis mulut dia. Kita komo-komo, tak batal lagi puasa. Jika ditelannya alionya daripadanya dia, tak batal lah puasa dia. Alio ni tak apa dah. Air dah benda lah. Air komo tak boleh lah. Alio ni duduk mulut ni kita telan tak apa dah. Syarat yang keempat ada. Kat mana kita ni? Sekat tu lagi tengok panjang mana ada syarat keempat dia. Jadi syarat ia ada 3 dah. Keempat ni tak jelas dah. Syarat jelas ni 3 perkara: makan, minum, niat dulu. Lepas tu tu lah jimuk dia. Cerita jimuk panjang ni. Lepas tu makan minum tak? Dia. Dan mutah 3 dan mutah ni. Sekat tu adalah keempat ni panjang kita dapat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.